kerja-kerja tambahan dan setiap perubahan yang telah diluluskan dan dibuat semasa pembinaan. Okey, ianya termasuk bahan binaan. Bahan binaan bentuknya satu ruang itu atau bangunan itu dia pakai kemasan lantai pakil, tapi diubah kepada tile. Jadi dalam lukisan pindaan untuk SBUIT kena tunjukkan atau perlu paparkan pada lukisan yang baru. Okey, kenapa SBUIT ini dihasilkan pula? Okey, tadi kita dah tahu rekod arsip akhir yang terdapat pada bangunan. Okey, kegunaan semasa kerja-kerja penyelenggaraan. Okey, tujuan dia lagi adalah untuk pembayaran kepada perubahan kerja. Okey, maksudnya ada tambahan kos lah kat sini. Okey, rancangan pembangunan di masa hadapan. Okey. Jadi panduan pembayaran kepada kerja ukur semula seperti yang dinyatakan dalam dokumen tawaran. Okey, sebelum ni harga adalah mengikut lukisan yang asal, tapi bila berlakunya perubahan, jadi dokumen ataupun rekod lukisan baru itu boleh dijadikan rujukan untuk proses costing semula, untuk bayar kepada kontraktor. Okey, dokumen rujukan kepada kerja-kerja penyelenggaraan bangunan. Dokumen rujukan untuk menentukan kedudukan sebenar laluan servis di bahagian luar dan dalam bangunan. Dokumen rujukan untuk rancangan pembangunan di masa hadapan. Okey, sama seperti yang tadi. Okey, set lukisan siap bina masih lagi sama seperti lukisan submission drawing. Okey, semua dokumen-dokumen ini perlu disediakan dan perlu dihantar kepada pihak berkuasa tempatan beserta borang-borang dia untuk mendapatkan kelulusan semula. Okey, antaranya ada pelan kunci, pelan lokasi, pelan tapak, pelan lantai, pelan bumbung, lukisan keratan, lukisan pandangan dan lukisan perincian. Okey. Tadi dah habis yang daripada atas tadi adalah melibatkan perubahan kerja. Okey, sekarang ni kita masuk kepada bab yang seterusnya adalah perubahan kerja. Okey, jadi perubahan kerja dikeluarkan apabila terdapat perubahan kepada kerja-kerja yang telah ditetapkan. Ini mungkin termasuk sebarang pertambahan, penggantian, pengurangan atau perubahan yang berlaku terhadap spesifikasi lukisan atau kuantiti pada sesuatu kontrak. Okey, tidak semua arahan perubahan memerlukan perubahan, contohnya kos kontrak bagi menggantikan bahan-bahan yang serupa atau perubahan warna bahan. Okey, perubahan kerja diminta oleh kontraktor atau pengarah projek bila berlaku keadaan di luar kawalan mana-mana pihak, contohnya cuaca buruk. Okey, kita tengok Okey, apabila berlakunya perubahan kos. Okey, jadi tidak bila berlaku perubahan kos bagi menggantikan bahan-bahan yang serupa atau perubahan warna, maka ianya tidak perlu arahan perubahan. Okey, tapi kalau bahan-bahan adalah bahan yang lain dan warna berubah, okey, ada bahan lain, maka dia kena ada perubahan kerja.
Okey, kalau bahannya masih sama, hanya tukar warna je, tak apa, tak perlu perubahan kerja. Okey. Okey, berlaku juga contohnya sekarang ini COVID-19, kita kena PKP ya, kawalan pergerakan. Okey, kontraktor ni dia dah ada tarikh dia. Okey, mungkin perlu disiapkan dalam tempoh masa 2 bulan. Tapi apabila PKP ni berlaku, dia dah dianjakkan masanya, maka perlu kepada perubahan kerja. Okey. Okey. Jadi definisi perubahan kerja adalah seperti berikut. Menurut Klausa 24.2 Borang JKR 203A Semakan 2007, okey, perubahan kerja atau variation order VO adalah bermaksud sebarang pertambahan, penggantian, pengurangan atau perubahan yang berlaku terhadap spesifikasi, lukisan atau kuantiti pada suatu kontrak. Okay, sebarang perubahan kerja hanya boleh dilaksanakan oleh kontraktor sekiranya terdapat arahan secara rasmi yang dikeluarkan oleh pegawai penguasa. Oleh yang demikian, jika arahan tersebut dikeluarkan, pihak kontraktor perlu untuk mematuhinya. Okey, kita teruskan. Katakan dalam tempoh projek pembinaan bangunan pentadbiran 8 tingkat, didapati pihak klien berhasrat untuk menukar kemasan lantai daripada jenis floor tile kepada karpet dan telah mengeluarkan arahan pegawai penguasa secara rasmi. Oleh yang demikian, pertukaran tersebut boleh ditafsirkan sebagai perubahan kerja. Okey? Boleh faham